وصحبه أجمعين. الله 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 صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. وقال رضي الله تعالى عنه في حديثه اطلبوا الحوائج بعزة النفس أي اطلبوها بعز ولا تطلبوها بالتضع ولا تطلبوها بالتضع لأن التضعضع ليس من أخلاق المؤمنين. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut utlubul hawaija bi'izzatin nafsi. Tuntutlah segala keperluan itu dengan kemuliaan diri. Ai utlubuha bi'izzin, yaitu tuntutlah segala hajat itu dengan kemuliaan.
wala tatlubuha bitada'du'i, dan jangan menuntut semua hajat itu dengan tada'du'. Tada'du' lawan daripada perkataan izzatin nafsi, iaitu dengan kerendahan diri. Kerana tada'du' itu bukan daripada akhlak orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebuah hadis yang Nabi kita sebut, utlubul hawaija bi'izzin nafsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuntutlah segala hajat itu bi'izzatin nafsi, dengan kemuliaan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia ni kita banyak keperluan-keperluan dan juga hajat-hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hajat-hajat kita ni kadang-kadang kita perlu meminta daripada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika kita perlu kepada hajat-hajat tersebut yang kita nak kena minta tolong orang, maka mintalah dengan izzatin nafsi, bi'izzatin nafsi, dengan kemuliaan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebagai contoh, kita ni tak ada duit, kita nak guna duit, jangan berminta-minta, jangan bawa, jangan duduk tepi jalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pegang pot kosong. Berarti kita tu peminta sedekah. Jangan minta macam tu. Kerana orang yang minta macam tu di akhirat esok, malunya dia terhadap perbuatan tu, terhadap perbuatan berminta-minta tu, akan meluruhkan seluruh isi-isi muka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia mungkin mula-mula dia malu, dia minta sedekah. Lama-lama dah hari-hari dah jadi biasa dah, tak malu segan dah minta sedekah kat orang. Di akhirat esok, perbuatan minta sedekah ni memalukan. Rendahnya perbuatan minta sedekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga dimaklumi oleh semua manusia terhadap kerendahan perbuatan tu. Maka orang yang dulu di dunia dia minta sedekah, ketika itu orang akan beralih kat dia, orang tengok muka dia, orang tahu dia, ketika tu malu, tersangat-sangat malu, meluruhkan habis isi-isi di muka ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi macam mana cara bermaruah untuk berminta? Cara bermaruah untuk meminta, iaitu kita support dengan saya nak pinjam, saya nak pinjam, nanti saya bayar. Itu dia panggil bermaruah. Jadi subhanallah, pilah meminta kalau tu ialah keperluan yang kita perlu. Jadi meminta kepada orang dengan support diri, dengan maruah. Boleh tak saya nak pinjam duit sikit dalam RM1, nanti saya bayar balik. Bukan setakat tu, orang berilmu akan minta hutang dengan maruah. Macam mana dengan maruah?
Kalau setuju bagi hutang kat saya, ni saya tulis surat. Surat ni ada dua. Satu di pihak tuan, satu di pihak saya. Ni janji saya akan bayar pada sekian-sekian hari, sekian-sekian tarikh, insya-Allah. Ini maknanya tu dengan maruah. Hutang ni memang dia kena baik, dia kena tulis. Kalau bagi hutang ke orang, kita kena tulis. Mendapat pahala menulis hutang ataupun perjanjian berhutang dengan orang tu, hukumnya kita mendapat pahala. Dalam Quran tidak ada suatu perintah yang paling panjang berkenaan dengan sesuatu hukum melainkan perintah Allah suruh tulis hutang. Panjang surah semuka bab tulis hutang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kalau nak minta hutang orang, pergi dengan maruah. Kalau dia kata saya boleh bagi tapi sekat 50 ya. 50 ya. Maknanya tulis 50. Bila nak tulis, bila nak bayar, kita janji, insya-Allah tarikh ni saya bayar. Tolong doa moga-moga rezeki saya murah, insya-Allah. Lepas tu pada hari tarikh masa sampai jangan lari. Lari tu menyebabkan kita hilang maruah pula. Orang kata pemohong, orang kata penipu. Kalau hari tu boleh bayar, hari ni saya boleh bayar, alhamdulillah, RM100. Dia akan menambah kredit kita pula. Tapi kalau kita tak boleh bayar, salah Sayyidina Muhammad, kita minta tangguh. Boleh tak saya minta tangguh pada tarikh sekian-sekian? Jadi bila minta tangguh atas sebab tak ada duit lagi, ataupun tak ada kemampuan diri, syarat kita izin. Minta hutang nak bayar ni tangguhkan lagi pada bulan yang akan datang. Minta tolong. Orang yang bagi kita hutang, ketika tu dia boleh pilih. Sama ada dia nak ibra, iaitu melepaskan secara totally. Maknanya hutang yang ente hutang tu rasa tak boleh bayar, saya halalkan. Ketika tu dia mendapat kelebihan yang sangat tinggi kerana melepaskan orang yang sesak daripada masalah. Baik. Dia macam ni. Kita menangguhkan orang untuk bayar hutang kita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hak kita. Menangguhkan dengan melepaskan. Contoh macam ni. Orang bagi salam. Bagi salam tu sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menjawab salam hukumnya wajib. Dalam perkara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberi salam hukumnya sunat, jawab salam hukumnya wajib. Lebih besar menjawab salam, lebih besar pahala memberi salam daripada menjawab salam. Walaupun dia sunat, tapi pahalanya besar daripada pahala wajib menjawab salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara menangguh dan juga melepaskan. Allahumma salli ala sayyidina. Melepaskan itu lebih besar pahalanya daripada menangguh. Lepas langsung orang tersebut daripada beban hutang. Ada satu orang dulu, orang ada duit. Bila orang meminta hutang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung dia kata macam ni, selagi hidup kena bayar. Selagi hidup kena bayar. Tapi tengok siapa mati dulu. Siapa mati dulu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita masya-Allah. Siapa mati dulu, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kira halal. Maknanya kalau saya mati dulu, halal. Ataupun ente mati dulu, halal. Ni orang yang berfikiran jauh ke depan. Jauh ke depan tu tang mana? Akhirat. Akhirat tak mau panjang-panjang.
Kalau kita kata tak halal, di akhirat esok orang dah berjalan masuk syurga, kita duduk di padang mahsyar lagi. Dia akan minta mau panjang-panjang. Ada seseorang ulama namanya Iskandar Lodi, nama ulama ni. Iskandar Lodi ni dia kalau tak salah ingat, dia bangsa Mongol. Masa Mongol. Dia berhubungan baik dengan istana. Oleh kerana dia rapat dengan raja, maka selalu dia dapat lebihan-lebihan. Dia mendapat habuan-habuan sebelum dia balik. Akhirnya banyak duit dia. Bila banyak duit dia, orang minta hutang. Setiap kali orang minta hutang, dia bagi, dia ada tulis. Dulu ni orang tulis di kulit, orang tulis di papan. Jadi menulis tu hukumnya sangat-sangat dituntut, mustahab, dituntut dalam agama. Menulis hutang, orang hutang kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum dia mati, dia suruh khadam dia padam semua hutang tu. Tulis di kulit, boleh padam, boleh basuh. Tulis di papan, boleh basuh. Dia suruh padam semua. Sebab prinsip dia, kalau dia mati semua halal. Dia tak mau nanti, bila mana satu masa nanti, bila dia mati, anak-anak tuntut cari pula orang-orang yang berhutang tu. Kadang-kadang orang berhutang tu masih belum sempat bayar sebelum dia mati, sebab tidak ada kemampuan nak bayar. Ni cerita dia, sebab orang ni yang pertama sekali dia nak mengambil pahala ibrah, melepaskan. Yang kedua, tak mau panjang di hadapan Allah pada hari dibangkitkan esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka kalau perlu minta hutang, minta dengan maruah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ai utlubuha bi'izzin, iaitu tuntutlah segala hajat itu dengan izz, dengan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada orang minta sedekah dengan nama Allah. Apa bahasa dia? Syai' lillah. Itu bahasa dia. Syai' lillah. Maknanya, bagilah sesuatu kerana Allah. Bagilah sesuatu kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu pun bila menyebut dengan nama Allah, berarti hak tu ialah satu bentuk yang termasuk dalam ais, minta dengan nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi meminta ni ialah merupakan satu keperluan yang kita nak kena minta kadang-kadang. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan minta dalam keadaan kita menghina diri kita. Sebab diri kita mulia, diri kita ada harga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, dia minta tapi dia tak tunjuk, kata dia minta, dia jual benda. Di Mesir banyak dia jual tisu. Yaman ada tak? Dia jual tisu. Jadi dia jual tisu tu, soalan dia minta dengan bermaruah. Bila dia nak bayar, kita tak bayar lah. Dia kata, nak tisu? Siapa nak tisu? Siapa nak tisu? Kita faham lah, dia minta lah tu. Belilah tisu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang di bank di Malaysia, Allahumma sayyidina Muhammad, di bank dia jual dengan minyak angin, jual dengan apa, Allahumma sayyidina Muhammad. Dan tentu dia ada pot, ada bekas orang lebuh duit.
Benda-benda yang dia jual tu, benda tu simple-simple je. Sebenarnya dia ada harga diri. Manakala hang bagi duit, ambil lah, hang belilah ni. Tak mau beli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada masalah. Jadi kita hak faham ni, hak mengaji, dia minta lah tu. Jadi dia dah panggil bi'izzatin nafsi, dengan kemuliaan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala utlubuha bi'izzin, mintalah dengan kemuliaan. Sebab kita ada harga diri. Bila ada harga diri, jangan jatuhkan harga diri kita. Orang yang jatuh harga diri ni, kadang-kadang dia buat kena, tapi praktikalnya salah. Macam tadi, dia main minta hutang. Tak apalah minta hutang tu. Dalam situasi dua situasi ni. Satu orang main minta sedekah, satu orang main minta hutang. Nak bagi hak mana? Duit kita ada banyak tu ya. Nak bagi kat minta hutang ke, ataupun nak bagi yang minta sedekah? Dalam perkara ni, kata ulama, utamakan yang minta hutang. Sebab dia minta dengan bermaruah. Jadi tinggal yang minta sedekah, bagi yang minta hutang. Baik. Kadang-kadang kawan yang minta hutang ni, dia minta dengan bermaruah lah, tapi cara buat salah. Macam mana cara buat salah? Ni pernah berlaku. Waktu saya mengaji, saya ni waktu mengaji tu, waktu tu perang Teluk. Allah perang Teluk, teruklah mengaji duduk luar negara. Mak ayah tak boleh hantar duit. Saya ni duk jimat duit, lama-lama duit habis juga. Bila duit habis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang kawan yang sangat memahami, almarhum Ustaz Ahmad Ramli, Ustaz depa ni lah, Ustaz Sayyidina Muhammad. Dia tak ada duit nak pergi kuliah, tak ada duit. Sebab bila naik bas ni kena banyak duit lah nak naik bas. Rumah kami, asrama kami dengan kuliah dalam 10 km juga, ataupun lebih kurang lah. Tapi saya tak minta. Passion saya ni, saya tak minta. Untuk diri sendiri saya tak minta. Kalau saya minta kerana Allah. Untuk diri sendiri saya tak minta. Waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada RM5 lah orang kata. RM5 lama-lama habis. Macam mana nak pergi kuliah? Waktu tu kata Ustaz Ahmad Ramli, almarhum, dia kata, dia ada duit tak? Ustaz Ahmad ni, dia ada duit, dia pandai, dia berjimat. Dia orang yang sangat jimat. Kalau masak-masak hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, giliak kita masak, dia main tengok. Jangan ada hak terbuang. Kita goreng telur kat Solehah, pecah telur tu, lepas tu tak habis, lempak dalam tong sampah. Dia main tengok, ada lagi tu, kita kena ambil tu, kena ambil sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia main, dia tanya, dia tak duit? Tak ada Ustaz Ahmad. Apa? Ana beli kat enta, nah duit dia bagi, enta pergi beli Kaabah. Kaabah ni dia tahan 3 bulan. Tak tahu saya ingat dalam RM60 tahan 3 bulan. Naik bas ni dia macam kad tu. Tunjuk kad tu. Konduktor bas tengok, dia kuat macam polis kuat. 3 bulan. Tapi bas tu bas Kupang ya. Bas Mesir waktu tu Kupang. Sekupang nak pergi tak mana pun hampir lah. Naik bas sampai tak mana tu dia nak patah balik. Kita patah balik, pi pula 2 Kupang, pi pula 3 Kupang, pi pula 4 Kupang.
tahun 88. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu baru dia naik. Tu dia panggil 10 sak. Lepas tu baru dia naik 25 sak. Nizam dah nak bas Kupang. Tak ada dah. Kami dah bas Kupang. Jadi dengan bas itulah pergi mana? Bukan pergi mana pun, pergi kuliah je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu maknanya kita ada maruah diri. Waktu susah tu, sebelum waktu susah tu kita duduk kerot duit tu, kelak masa Kedah ni kerot, duduk jimat lah. Masalah semua. Mainlah satu orang, dia kata tak ada duit, ana hutang sat. Waktu tu ada duit sikit lagi, minggu depan nak bayar. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita ni tak ada duit, tapi oleh kerana orang minta, kita teringat Rasulullah. Sebab Nabi, kalau orang minta, Nabi tak pernah hampaukan, bagi. Dia kata, tak apa, anak baik minggu depan hari Ahad. Kita ni tunggu sampai Ahad, tunggu dia bayar, sampai lah tak bayar. Tu orang. Ada ke mati saya tak tahu, tapi saya halal lah. Bahkan bukan setakat tu, ramai orang buat macam tu. Dia jumpa orang tu, dia minta hutang minggu depan, minta orang tu nak minta hutang minggu depan. Macam mana kalau orang tak halal? Tak apalah, kita halal, tak lepas tu. Cara minta tu okey, tapi praktikal tak lah, tak ada maruah. Walaupun minta tak banyak pun, tapi tak bayar tu menjatuhkan maruah. Siapa saja yang tak bayar hutang, dia menjatuhkan maruah dia, dan dia tak layak untuk disembahyangkan jenazah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Nabi nak sembahyang, Nabi tanya, orang ni ada hutang tak? Kalau ada orang kata, Rasulullah ada hutang Rasulullah, Nabi kata, aku tak sembahyang. Nabi tak sembahyangkan orang yang ada hutang. Kecuali kalau ada orang kata, Rasulullah, hutang dia saya jamin, saya bayar. Baik Rasulullah, kita sembahyang. Itu Nabi kata hutang. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hutang ni kena pegang betul. Ada orang dia tunggu nak bayar seketui baru nak bayar hutang. Ada 10,000 ada hutang, baru nak bayar seketui, baru nak bayar. Tu jalan salah. Jalan betul hang bayar sikit-sikit. Pasal apa? Sebab nak tarik, dia nak tunggu 10,000 seketui, nak tunggu 20,000 seketui, tak ada. Cara kita merangkak hidup tu, nak himpun seketui tu, bukan dia mudah 20,000, bukan dia mudah 10,000. Tapi nak dapat tu, dia kena ada umpan. Apa dia umpan dia? Bayar hutang, walaupun sikit-sikit. Bila bayar sikit, orang tu seronok. Bila orang tu seronok, rezeki akan masuk. Bila orang tu tak seronok, rezeki tak masuk. Betul, hidup ni kena bagi orang seronok, jangan bagi orang tak seronok. Orang yang pegang polisi kewangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kedekut. Ada orang yang perlu bantuan, bagi. Buat polisi, kita AJK masjid, duit terimpun banyak, tapi hari ni Tuhan tarik balik lah. Orang Kuala Lumpur duit makin kurang, sebab tak ada main Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tak ada main Jumaat, tak ada masuk duit. Tapi duit kena keluar, kena bayar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena bayar juga. Bil-bil kena bayar juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi hutang kena bayar sikit. Bila mana kita bayar sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tu suka, dia percaya. Orang pegang polisi masjid, jangan susahkan orang, bagi orang seronok. Duit banyak, buat polisi bagi bantuan kepada ahli qaryah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dalam Qadah kita ada banyak ibu tunggal. Ni musim Covid ni, soalan Sayyidina Muhammad. Musim Covid ni, banyak orang perlu bantuan. Di masjid ada, bagi. Kalau sikit, cara sikit. Banyak, cara banyak. Kata orang, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Bagi. Jangan tak buat keluar bantuan kepada orang yang memerlukan dalam kampung kita. Kita boleh makan, ada orang tak boleh makan. Bagi orang sonok, nanti dia masuk balik. Macam mana? Tu bukan kerja kita, kerja Allah. Jadi kadang-kadang macam ni, no? Kita buat keluar untuk pergi ke orang, masuk balik duit dalam poket kita daripada orang pula. Betul tak? Lepas tu kata ulama, anfiq ma fi jaybik ya'tika ma fi ghairi. Buat keluar daripada poket hang, masuk pula dalam poket hang daripada poket orang lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bagi rezeki masjid ni kena menghayati. Macam mana kesusahan orang. Jadi masjid ni dia kena bagi balik. Orang bagi kat dia, dia kena bagi balik kat orang. Barulah orang seronok memberi. Lepas kata bagi kat masjid, dapat balik kat kita. Ni dia bagi gereja ya buat, masjid tak buat. Lepas tu duk tengok syok, duk tengok pendapatan mingguan banyak ni, hari ni banyak ni, kurang sikit pasal apa? Duk syok tengok tu ya, bagi kat orang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Baik, bagi kat orang ni, cari orang yang memerlukan. Bila turun bagi, kita akan rasa macam mana perasaan Tuhan terima sedekah kita. Orang tak biasa sedekah, dia tak tahu macam mana sedap dan lazatnya bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa sedekah ni lazat? Sebab Tuhan dah terima. Amal soleh ni bila mana kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh tinggal, kita tak mampu tinggal, berarti amal soleh tu Allah dah terima. Orang yang tak lekat lagi duha, berarti duha dia Tuhan tak terima lagi. Tapi kalau dia tak boleh dah, kalau tak solat duha, tak mayang duha, tak tenang, duk teringat duha, berarti duha dia Allah dah terima. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi setiap amal soleh yang kita nak tahu, amal soleh kita tu dah ada pahala pada sisi Allah, dak lagi. Adapun Allah dah terima, tengok kita boleh tinggal dah amal tu. Kalau kita dah tak boleh tinggal amal tu, berarti Allah dah terima dah, insya-Allah. Jadi buat sedekah, hari-hari kena sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasakan, hayati kemanisan dan kesedapan bersedekah dan berinfak fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan payah pun. Bukan tak ada duit. Masalahnya tak buat. Pergi market, beli sekilo ikan, belilah sekilo pula. Hantar main tenis sekilo. Ada satu orang ustaz tu, dia beli ikan, dia tengok kat kita. Dia beli sekilo, dia hantar sekilo main. Sekilo tu bukan banyak mana pun, tapi hak tu yang dia beli, yang dia buat secara konsisten. Ada seorang pakcik tu, orang panggil pakcik beras. Satu tahfiz. Setiap bulan mai, setiap bulan ke ada beras mai hantar. Setiap kali dia beli beras, dia mai hantar beras. Kalau dia beli 5 kilo, dia bawa mai 5 kilo. Kalau dia beli beras kat dia 10 kilo, dia beli 10 kilo untuk sedekah. Dia mai hantar satu tahfiz. Tahfiz ni, anak-anak tahfiz tu tak apa ramai sangat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan anak tahfiz ni dah kenal dia dah. Nah, pakcik tu mai dah bawa beras tu. Pakcik tu mai dah bawa beras tu. Pasal jarang orang main bagi beras kat dia, pakcik tu seorang yang bagi beras. Allahumma salli ala sayyidina. Akhirnya pakcik tu mati. Meninggal pakcik tu, Ustaz Tafiz ni, jom kita baca Quran kat dia. Nak upah orang baca Quran ni, dia kena bagi duit.
di Kuala Lumpur. Berapa orang mai? Ni anak nak tahfiz pi sendiri. Ustaz kata jom kita jom kita sedekah pahala Quran kat dia. Ni mai tanpa diupah. Pasal apa? Sebab teringat waktu hidup dia tak lupa kat kita. Bila dia mati, insya-Allah kita ingat kat dia. Waktu berharga tu. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka setiap yang kita minta, kita boleh minta tapi dengan izz, dengan kemuliaan diri. Wala tatlubuha bitadaddu'i. Jangan memintanya dengan tadaddu'. Baik. Tadaddu' ni makna kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, melekehkan diri kita. Minta dengan izz, minta dengan kemuliaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam ni. Ada baru ni ada satu orang mai ke pondok kita ni, masalah Sayyidina Muhammad. Dia mai, dia kata ada bolehlah saya nak buat kerja apa-apa. Saya ada misi rumput. Kata, oh bolehlah, rumput kita pun panjang, kawasan kita luas. Masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu minta dengan aiz tu. Jadi mai minta ada saya nak rumput datang mana. Maknanya dia nak bagi tenaga dia, patut upah. Jadi banyak keadaan yang kita boleh buat macam tu. Tak ada duit, cari, bukan ada payah pun. Masalah mai tanya, saya nak buat kerja boleh? Ada kerja apa saya nak tolong? Banyaklah kerja, cuci tingkap. Kan? Jadi sebenarnya tu dia panggil minta dengan kemuliaan. Kalau kita minta dengan kerendahan, kata Imam Haddad, li'anna tadaddu'a laisa min akhlaqil mu'minin. Kerana tadaddu' itu bukan daripada akhlak orang beriman. Merendahkan diri, melekehkan diri bukan akhlak orang beriman. Ada orang tak minta. Orang tak minta ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia makan. Dia makan nasi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia makan nasi, dia usah sendiri. Usah sendiri. Kok kampung kita ni kangkung banyak. Dia pergi jual kangkung, utik kangkung pergi jual. Makan kangkung tu ya. Kadang-kadang kita ni orang macam tu lebih lembut hati tu. Lepas jadi vegetarian, makan nasi dengan sayur. Dia bila mana kita makan, sebab tu dia ada satu puasa yang dipanggil puasa putih. Puasa putih ni ialah tempoh-tempoh tertentu ni cara orang bersuluk. Lepas kena piduk di sebuah tempat, lepas bersuluk dalam beberapa hari, lepas tak makan benda menyawa. Tak makan benda berdarah. Kesan dia besar. Melembut dengan hati. Mudah berkeluar air mata. Jadi subhanallah, kalau kita nak praktik dalam bulan Rajab ni boleh. Buka puasa jangan makan benda mendarah. Kita buka puasa dengan kurma, dengan ayam. Salah Sayyidina Muhammad. Makan 7 biji kurma pun dah kenyang dah. Lebih-lebih lagi kurma hak besar. 100 biji pun dah kenyang dah, insya-Allah. 7 biji cukup. Lepas tu kalau nak makan, makanlah. Cucuk ke apa ke. Tapi cucuk jangan buh benda menyawa. Jangan buh. Ikan bilis tak boleh buh lah. Ikan bilis, udang, tak boleh buh lah. Sehari sampai 10.30 baru makan. Baru makan nasi. Jadi subhanallah, masalah sama ni untuk dapat dipanggil pembersihan ruh, hati lembut.
Bila hati keras ni kena bagi lembut. Jadi kalau nak praktik, cuba try tengok puasa putih tu rasa macam mana. Dia kalau puasa macam kita duk puasa ni, tak jadi. Puasa-puasa tu makan tu sepinggan bok, makan sungguh buka puasa, tu tak jadi. Tu dapat pahala puasa je lah, tapi kesan pada diri tak ada. Dapat pahala puasa, tapi kalau nak kesan macam tu, kalau kita buka tak, kalau kita tak puasa putih pun, buka puasa jangan bagi banyak, sesuai dengan nak sembahyang jemaah. Kalau kita makan banyak, saya terlepas sembahyang jemaah. Kalau kita makan ala kadar, kita dah lah pergi solat jemaah. Jadi tu paling kurang puasa kalau kita berpuasa. Kalau makan tu dia hatu ikut nafsu balik, bukan ikut Tuhan dah. Ada satu orang tua dulu, kalau orang mati dah orang tua tu. Dia nak buka puasa, dia bukan 1 ayat, 2-3 ayat. Dia fikir nak ayat mana nak minum dulu, macam budak-budak. Tu tak jadi tu pasal macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ke puasa ni target bukan makan. Target puasa ialah untuk mendapat rahmat Tuhan. Banyak orang puasa kira nak makan. Tak apalah tu peringkat awam. Sampai ke peringkat dah lama dah duk awam lagi, tu tak sesuai. Ingat saya waktu budak-budak dulu bulan puasa, mak tanya, mak saya kerja masak. Tua ni tak harap masak, tak masak lah. Waktu kami budak-budak dulu, dia tanya, nak makan apa? Kami buat menu kat mak. 1 hari pertama, 30 hari tu 30 menu. Kalau sampai kita tua pun nak ikut menu juga, buka puasa nak makan apa, tu dak, peringkat kita dak. Kalau kita fikir nak makan, jadi kita tak jadi seperti mana yang sepatut kita puasa. Puasa ni sebenarnya kita nak ikut titah perintah Tuhan. Apa ada makan, mana rezeki depan kita, tu kita makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pun nak beli ikut akal, dia ikut nafsu. Nak buka puasa nak makan apa? Nak makan cak kotiau. Kalau makan cak kotiau ni, sebungkus tu kenyang lah, kita kata 3. Tu pasal apa? Sebab nafsu kata 3, 1 tak cukup, lapar tu. Tu kita ikut nafsu. Jadi puasa ni kena canggah dah. Jadi subhanallah, akhlak orang beriman, dia tak merendahkan diri dia, dia tak melekehkan diri dia, dia tak menjatuhkan maruah dia. Baik, maka itulah yang Nabi sebut utlubul hawaija bi'izzatin nafsi, minta sesuatu dengan maruah diri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita ialah Nur Sa'idatul binti Johannes, Seremban Negeri Sembilan, hamba Allah Kuala Terengganu. Yang ketiga Hazwani Nasuha, Muhammad Syahrizal, Muhammad Khairul Hazni, Nur Sumayyah, Nur Syafiqah, Padang Serai, Kedah. Mohon Tuan Guru doakan kami hidup dalam perjuangan dan mati syahid fi sabilillah. Amin. Yang keempat Najah Salmiah binti Asy'ari dan keluarga. Pahala dihadiahkan kepada Asy'ari bin Utuh dari Rawang, Selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima Sukrina binti Abu Bakar daripada Terengganu, sempena ulang tahun kelahiran anak anda Fathin Maisarah. Moga-moga Allah panjangkan umur si anak ini menjadi anak yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, berakhlak, serta dimudahkan urusan anak-anak semua ambil SPM hari ini, insya-Allah. Amin. Moga-moga SPM tidak menggelincirkan mereka daripada tujuan belajar. Moga mereka Allah pandu belajar kerana Allah. Yang enam Marliana binti Muqtadi, Seremban Negeri Sembilan. Ketujuh Cik Mah binti Mat dan Rosni binti Abdul Rahman
Gerai Berger Sungai Yan. Yang ke-8 Nur Asma Seberang Jaya Pulau Pinang. 9 Arwah Abdul Ghani Kasim, Jusuh binti Ma'il, Wan Hamsah binti Wani. Semoga Wan Hamsah binti Wan Hamsah binti Nikmat, moga-moga Allah tempatkan semua arwah itu di tempat yang tertinggi pada sisi Allah. Khususnya anak-anak Arisha binti Ahmad Hafiz. Semoga seperti mana yang didoakan tadi, moga-moga jadi anak ini anak yang salihah, hafizah, menghafal Al-Quran dalam lindungan Allah. Yang kelima dalam keluarga ni ialah untuk semua keluarga, moga-moga dalam peliharaan Allah dan diampunkan segala dosa. Allah redha, dikurniakan kebahagiaan dunia akhirat. Yang 10-nya penaja kita ialah hamba Allah selayang, pahala ditekahkan kepada Cikgu Zawiyah, Cikgu Bahrum. Yang ke-11 Maliza binti Mustafa Semenyih Selangor. Ke-12 infak majlis lepas subuh Saudara Sina Muhammad yang mengharapkan doakan kepada anak Maizatul Safina binti Ahmad, moga-moga dikurniakan ketenangan, kesihatan untuk menduduki SPM. SPM hari ni? Bila SPM? Hari ni? Esok? Moga-moga Allah bagi kemudahan insya-Allah. Yang ke-13 penaja kita ialah Latifah binti Ahmad Jitra, yang mengharapkan kita mendoakan anaknya dapat menghafal Quran, berjaya menjadi hafiz. Sama juga kepada semua yang ambil SPM, didoakan moga mendapat kejayaan. Mak Jamilah yang sakit moga diberi kesembuhan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 14 Muhammad Afifuddin bin Ahsian. Semoga saya dan keluarga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan dan sentiasa istiqamah dalam amal ibadah. Yang ke-15 hamba Allah dalam pegawai Allah Ustaz, mohon doakan pada cucu Ahla Amani bin Ahmad Sayuti berjaya cemerlang dalam SPM, dimudahkan pengajian ke peringkat seterusnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Qulubana kama nabatal Allah bi nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan semua hati-hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan hati kami hati-hati yang lembut, yang dipandang oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, dah kami murahkan rezeki kami ya Allah, untuk kami mendapat rezeki yang halal dan diberkati, untuk menambah amal bakti kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, keaturkanlah aturan hidup kami, aturan yang baik untuk kami di dunia, untuk kami di akhirat. Mudahkanlah kami beramal-amal yang soleh. Mudahkanlah kami berbakti pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kan kami keciptakan dalam hati kami kebencian kami kepada maksiat. Mudahkan kami mentaati Engkau. Ya Allah Tuhan kami, Engkau pandu hidup kami ya Allah, sehingga hidup kami hidup yang sentiasa dilimpahkan dengan taufik dan juga hidayah. Ya Allah Tuhan kami, mudahkan urusan kami di dunia ini ya Allah. Mudahkan urusan kami di dunia ini untuk kami mensyukuri semua nikmat-nikmat kemudahan dalam hidup ini. Allah Tuhan kami, jangan fitnahkan kami dengan dunia. Jadikan dunia jambatan kami kepada akhirat. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau letakkan dunia dalam hati kami ya Allah. Jangan bagi ya Allah hati kami selalu dipagut dengan dunia. Cintakan kami dengan akhirat. Lembutkan hati kami, nipiskan hati kami, sehingga kami lihat akhirat itu di depan mata kami. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah kami menjalani hidup untuk mentaati Engkau. Engkau berilah pada kami kesihatan yang baik, untuk kami mudah berbakti dan mentaati Engkau. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ampunkan semua dosa-dosa kami. Ampun dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, sehingga mereka melihat
kubur mereka sejauh mata memandang. Ya Allah Tuhan kami, akhirkan hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah Tuhan kami, tamatkan umur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, keangkat musibah yang menimpa umat ini, kecepatkanlah perginya COVID-19 ini ya Allah. Kehapuskanlah rencana-rencana buruk yang diatur oleh musuh-musuh Islam ini ya Allah. Keselamatkan negara ini daripada fitnah yang melanda ini ya Allah. Kepulangkan balik segala hasad, dengki, kejahatan kepada yang merancang itu ya Allah. Menangkan agama Engkau ya Allah. Letakkan kami ya Allah dalam saf yang membenarkan agama Engkau dan memperjuangkan agama Engkau di akhir-akhir zaman ini ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah dunia, jauhkan kami daripada fitnah Dajjal ya Allah Tuhan kami. Ciptakan ke dalam hati kami perasaan syukur yang tidak terhingga ke atas semua nikmat yang telah Engkau kurnia kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakan hati anak-anak kami ya Allah untuk menerima taufik dan hidayah Engkau ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, mereka itu orang-orang yang tetap patuh dan tunduk kepada perintah Engkau ya Allah. Bagilah mereka patuh kepada Engkau, tunduk pada Engkau. Jadikan mereka ya Allah penunjuk mata hati kami ya Allah. Jadikan kami bahagia dengan anak-anak kami yang patuh pada Engkau ya Allah. Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami, mudahkanlah urusan kami hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami hari ini ya Allah. Mudahkan urusan kami hari ini ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Rezekikan kami dengan rezeki yang halal, rezeki yang diberkati, untuk kami dapat menggunakannya untuk mentaati Engkau. Rabbana aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq